So pada sesi kali ini sebenarnya RBM banyak mendapat permintaan ataupun request daripada pemilik-pemilik kereta yang berada di sana untuk sebenarnya sebelumnya anda selalu lihat mungkin di page kami di RBM Radiator, iaitu coolant tester jenis Preston ini. So, sebenarnya ada yang di kalangan anda, pemilik-pemilik kereta, yang bertanyakan macam mana sebenarnya nak gunakan coolant tester ni ataupun anti-freeze tester ni jenama Preston ini untuk anda nak gunakan untuk kita nak test. Sebelumnya yang mungkin RBM dah sampaikan kepada anda macam mana kita nak check coolant mixture di antara air dan juga coolant cukup ataupun ia tepat untuk sistem radiator kereta anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. So, bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips, info, tutorial dan juga review berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis tools begini yang berada di pasaran. Selain daripada yang jenis macam ni, kita ada juga yang mungkin jenis optical yang kita macam kita nak teropong tu, itu pun ada juga yang boleh dikatakan untuk kita nak test coolant mixture. Tapi inilah di antara tools yang RBM boleh dikatakan agak lama menggunakan tools jenis Preston ini, iaitu benda yang paling mudah dan boleh dikatakan accurate. Mungkin ada juga jenis-jenis jenama lain yang mungkin yang berada di pasaran yang mungkin jenis sebegini, yang mungkin RBM pun dah test sebelum-sebelum ini. Dia boleh dikatakan agak rumit sedikit. Kadang-kadang kita nak membaca dia coolant mixture itu, dan mungkin ada juga yang sebelum ni mungkin RBM beli daripada China, quality dia punya squeeze pump ni lembut dengan hose dia dengan kualiti tak berapa baik. Ini antara orang kata coolant Preston ini, coolant tester Preston ini antara yang boleh dikatakan agak berkualiti dan bacaan dia hampir tepat. Mungkin ada toleran tapi mungkin tak begitu drastik. Kepada anda mungkin pemilik kereta mungkin boleh simpan satu tools ini untuk anda nak check coolant mixture di dalam sistem radiator kereta anda masih di dalam keadaan baik lagi, ataupun cukup, ataupun mungkin kandungan air dah lebih daripada coolant. Saya mungkin ada yang kalangan anda yang mungkin kadang-kadang spare tank kurang coolant, ada top up air sahaja. Itu yang akan menyebabkan nanti lama-kelamaan sistem radiator kereta anda, kandungan coolant ni akan menjadi cair. So, salah satu juga tools ini boleh membantu anda untuk anda nak check coolant mixture di dalam sistem radiator kereta anda. Tapi pada sesi kali ini sebenarnya agak berlainan sedikit. RBM ingin tunjukkan kepada anda macam mana kita nak gunakan coolant tester daripada Preston ini. So, dekat sini kalau anda lihat dia ada dua side. Anda lihat dia ada satu side yang berwarna biru, dan ada satu side lagi yang berwarna merah, stiker berwarna merah ni. So, dekat sini RBM mungkin apa yang RBM boleh sampaikan kepada anda, iaitu sebenarnya apa yang berada stiker pada yang biru ini adalah sebenarnya untuk bacaan anti-freeze. Anti-freeze ni bermaksud tahap mungkin untuk negara-negara musim sejuk, dia memerlukan coolant selain daripada dia untuk menyejukkan enjin, dia perlu untuk yang dipanggil anti beku. Sebab kalau kita letak air saja di negara-negara musim sejuk, dia akan menjadi beku. Sebab itu kita perlukan yang dipanggil coolant ataupun anti-freeze ni untuk nak melambatkan lagi ataupun meninggikan lagi takat beku air itu. Sebab itu yang dekat sini kalau anda lihat yang berwarna biru ni adalah untuk bacaan anti beku ataupun anti-freeze. Sebab mungkin dekat negara kita Malaysia, mungkin kita hanya mungkin sesuai gunakan yang stiker merah ni, sebelah side stiker merah ini, iaitu ini adalah untuk bacaan boiling point ataupun takat didih air. Apabila air itu dicampurkan dengan coolant, dia akan boleh dikatakan takat didih air itu akan boleh menjadi lebih tinggi lagi. Yang sekejap lagi RBM akan buat sedikit uji kaji berkenaan dengan coolant tester jenis Preston ini.
So yang pertama mungkin kita boleh test kepada anda. Kadang-kadang ada juga di kalangan anda yang mungkin nampak saja simple tools tapi kadang-kadang confused, tak tahu nak menggunakan coolant tester ni. So dekat sini mungkin apa yang pertama mungkin kita boleh Albert boleh tunjukkan kepada anda. Okay, so first kita akan check ni air sahaja. So yang kedua mungkin kita boleh check ni ada coolant jenis Toyota. Dan kita test juga coolant jenis Proton ni. Okay, macam mana kita nak gunakan coolant tester ni? Sebenarnya tadi ada terangkan kepada anda, dia ada dua side. So kita gunakan side yang merah ni. Side yang merah ni kebiasaannya kita nak measure boiling point cecair ataupun air yang kita dah campurkan dengan coolant tadi. Okay, hose ni kalau ada keadaan dia macam ni agak sukar, sebenarnya senang je. Jenis tester ni anda hanya pusingkan saja hose ini. Okay, so kedudukan dia macam ni. So senang sikit kita nak ambil bacaan ataupun reading untuk cecair yang berada di depan RBM ini. So okay, so first kita akan check menggunakan air saja. Ini air kosong saja tanpa dicampurkan sedikit pun coolant. So okay, kita akan cuba sedut menggunakan pump yang telah dibekalkan ini. So okay, okay, dia seelok-eloknya apabila anda mengisi air ataupun nanti coolant nanti dia hampir kepada garisan yang sebelah atas ini. Okey, itu. So sekarang anda dapat lihat, okey, ini air saja. So anda akan dapat lihat meter gauge ni. Okey, anda lihat meter gauge ni hanya berada di bawah, dia tak naik pun. Okey, ni untuk kita dah test tadi untuk air. Ini cara kita nak test menggunakan coolant tester ni. Jarum ataupun needle yang berwarna merah ini, dia kedudukan dia di bawah ataupun bacaan dia dekat sini 0 degree Celsius. Okey? Nampak? Jelas? Kalau anda lihat, ini adalah coolant. Okey? So kita akan sedut coolant ini ke dalam coolant tester ini. Okey. Lihat lah. Dia agak kurang apa. Sebab dia merah, coolant ni merah. So mungkin anda kena perhatikan betul-betul Nanti kita akan close up. Okey. Saya akan lihat needle ataupun jarum yang berada di dalam coolant tester ni, dia akan pergi ke tahap maksimum. Okey. Bacaan dia lebih kepada 131 degree Celsius. Okey, sebab apa? Sebab ini adalah coolant raw, coolant yang kita belum campurkan lagi dengan air. Sebab tu kebiasaannya bacaan dia akan terus maksimum. Sebab ini coolant ni pekat lagi Okey, ini juga salah satu yang mungkin Albert nak kongsikan kepada anda. So macam mana kita nak tahu coolant kebiasaannya kita beli original ataupun tiruan. Kebiasaannya coolant original kalau anda beli, anda test pakai coolant tester ni, so bacaan dia akan terus pergi maksimum sebab dia adalah coolant raw. Okey, so kita dah test coolant yang kedua ni, so kita pergi test pada coolant yang ketiga. So kita test ni coolant yang kedua anda kena pastikan kandungan coolant betul-betul boleh dikatakan hampir penuh ataupun pada garisan yang telah diberikan ini. So baru kita dapat bacaan yang tepat nanti. So sama juga anda boleh lihat needle ni ataupun jarum ini. Okey, kedudukan dia maksimum. Okey, boleh dikatakan senang cerita santak meter lah. Okey, sebab ini adalah coolant raw tadi yang kita baru saja tuangkan terus daripada botol. Coolant jenis yang merah ni dan juga yang hijau ni. Okey, so bacaan dia anda akan dapat lihat dia akan terus naik maksimum. Okey. Tadi kita dah test air tadi, anda boleh lihat jarum tu needle dia kosong sebab menunjukkan tiada kandungan coolant di dalam air itu. Okey, sebenarnya
needle ni sebenarnya dia boleh detect kandungan ethylene glycol dan juga air. Sebab itu gauge ni dia bergantung kepada mixture coolant anda di dalam sistem radiator kereta anda. So dia akan menunjukkan tahap mana. Semakin banyak coolant, semakin tinggilah dia punya reading boiling temperature. Sama juga untuk yang antifreeze ni tadi, yang berwarna biru ni tadi, semakin banyak coolant, semakin tinggi dia punya takat beku untuk antifreeze ni tadi. Okey. Sebab itu kebiasaannya coolant-coolant sebegini telah disarankan ataupun manufacturer dia sendiri telah sarankan, dia ada mixture dia. Jangan terlalu pekat. Okey, bila terlalu pekat, cooling tak berapa efektif. Okey, sebab tu dia ada mixture dia. Contoh dia macam kebiasaannya coolant jenis merah ni yang daripada Toyota ni, mixture dia 50% air dan 50% coolant. Dan kebiasaannya untuk coolant hijau daripada Proton ini, mixture dia 70% air dan 30% coolant. So, ada mungkin juga model-model baru, contoh macam kalau Proton Iris, Proton Persona baru. So, Proton pun dah setkan dah untuk coolant hijau ini 50% air dan 50% coolant. Okey, so kat sini kita dah test tadi air dan juga coolant raw ni. So, macam mana pula keputusan ni kalau kita campurkan dengan air. So, kita ambil satu lagi bekas. So, kita akan campurkan. Contoh, coolant Toyota ni. Okey, 50% air, 50% coolant dan kita campurkan lagi 50% air. So, anda akan dapat lihat nanti perbezaan. So, kita dah campurkan ni tadi, coolant ni tadi. So, macam mana kita nak gunakan coolant tester ni. Okey, so sama juga dah campurkan tadi air dan coolant. So, anda perlu buat proses seperti tadi. Pastikan coolant berada penuh di dalam tube ni. Okey. So, anda akan dapat lihat kat sini, needle ni ataupun jarum ni kedudukan dia dekat mana. Okey. Dia dah tak maksimum lagi tadi sebab tadi maksimum sebabkan tadi coolant 100% raw coolant ataupun pure coolant. Kita tak campurkan air. Ni kita dah campurkan dengan air. Anda akan dapat lihat needle ni dekat mana. So, kat sini bacaan dia lebih kurang 129 degree Celsius. Ini boiling point. So, so kalau dekat sini, kalau kita pergi kepada stiker yang belakang ni, yang warna biru ni, ini untuk antifreeze ataupun takat beku air. Dia pun dah meningkat. Dia pergi kepada, dia boleh tahan sampai ke minus 37 darjah Celsius. Itu tak beku lagi. Maksudnya coolant ada campur air ni, dia tak beku lagi. Okey, begitu juga tadi untuk boiling point kat sini, dia akan tinggikan lagi takat didih air ini. Dia menjadi 129 darjah Celsius. Okey, boiling point untuk air yang dicampurkan dengan coolant ni tadi. Simple tools daripada coolant tester daripada Preston ini sebenarnya untuk memudahkan kerja kita. Okey, seperti yang tadi Arifin dah sampaikan kepada anda, kita ada sebenarnya kita boleh. Ada lagi banyak tools-tools lain yang mungkin kita boleh dapatkan di pasaran, tapi mungkin penggunaan dia mungkin agak complicated. Kalau mungkin yang jenis menggunakan optical tu memang agak sukar sedikit sebab kita nak kena teropong menggunakan cahaya lagi dan juga kos dia mungkin adalah lebih mahal berbanding dengan coolant tester jenis sebegini. Okey, dan coolant tester sebegini yang jenis Preston ni boleh dikatakan RBM boleh agak dah berpengalaman menggunakannya. Ni antara boleh dikatakan brand-brand yang diyakini, mudah digunakan. Okey, untuk kita nak check coolant mixture yang berada di dalam sistem radiator kereta anda. So, agak anda jelas dan tadi apa cara-cara atau cara yang RBM gunakan kepada anda. So, anda dah lihat tadi kita test dengan air. So, bacaan needle ni dia akan pergi kepada kosong ataupun dia tak naik, ataupun jarum yang berwarna merah ni. So, kita dah test tadi kepada coolant raw. Dua-dua jenis coolant raw ni, okey, sama, dia akan pergi kepada maksimum sebab dia dah kesan sebenarnya kandungan ethylene glycol tinggi di dalam sisa ini. Sebab itu needle ni akan terus pergi maksimum. Dan yang tadi, yang ketiga tadi, kita dah test dengan coolant yang dicampurkan dengan air pada kadar mixture dan ratio 50% air, 50% coolant. Ini yang dah disarankan oleh pengeluar coolant Toyota ini. Okey, bacaan dia dia pergi kepada tadi 129
29 darjah Celsius. So itulah sebenarnya boiling point sebenarnya untuk sistem radiator kereta anda jika anda menggunakan coolant jenis Toyota ini. Inilah tadi sedikit sebanyak yang RBM, perkongsian RBM untuk sesi kali ini berkenaan dengan macam mana kita nak gunakan coolant tester jenis Preston ini. Coolant tester Preston ni sebenarnya daripada US, boleh dikatakan antara yang boleh dikatakan tepat lah, mudah digunakan dan tepat. Okey. So berbanding dengan ada lagi yang tadi RBM dah kongsikan kepada anda, kita ada mungkin jenis yang macam ni pun boleh juga kita gunakan, tapi agak sukar. RBM sendiri guna pun boleh dikatakan kita nak baca dan dapatkan reading itu agak sukar. Okey, kadang-kadang kita nak kena convert lagi lah dia punya bacaan tu. Okey. Dan juga daripada ni RBM beli mungkin daripada China ni. Ni pula kualiti dia pula dan accuracy dia pula jauh beza dengan coolant tester jenis Preston ni. Dan kualiti dia teruk. Nak lihat lembut, dia kata lembik dia punya squeeze pump dia ni. Dan hose-hose ni juga kadang lihat sebanyak sebenarnya varian. Ini antara lah mereka katakan antara yang boleh digunakan dan hampir tepat bacaan dia dan mudah digunakan untuk anda nak check coolant mixture di dalam sistem radiator kereta anda. So, okay, mungkin setakat di sini saja mungkin perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So, jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun cadangan yang apa yang ingin RBM bawakan di masa-masa akan datang, anda boleh dropkan di ruangan komen kami. So, nanti insyaAllah jika berkesempatan di masa-masa akan datang, RBM akan menjawab segala soalan-soalan anda, okay? Ataupun RBM akan terjemahkan di dalam video-video sebegini. Ini adalah juga di antara persoalan ataupun pertanyaan yang diajukan kepada RBM berkenaan macam mana kita nak gunakan coolant tester jenis Preston ini. So, RBM dah kongsikan juga kepada anda. So, okay, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So, jika anda rasa perkongsian daripada RBM ini, kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka lebih jelas, lebih faham lagi tentang sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini. So, anda jangan lupa sharekan video ini kepada mereka dan juga anda jangan lupa like video ini dan juga subscribe YouTube channel kami ini serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan di masa-masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.